Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala habibillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma rabbi syrah lana sudurana ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل برحمتك يا رب العالمين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, summa alhamdulillah, kita bertemu kembali di dalam pembacaan kitab hadis sahih Imam Muslim dan kita telah tiba pada riwayat yang ke-5421, hadis-hadis berkenaan tentang pemakaian sutera bagi seorang lelaki. Riwayat yang ke-5421, baca sanad dia. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala, beliau berkata, kasani Rasulullah, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi kepadaku satu pakaian, hullatan, satu set pakaian, siara, yang terdiri daripada sutera. Nabi SAW telah berikan kepada beliau satu pakaian yang diperbuat daripada sutera. Maka Sayyidina Ali radhiyallahu taala anhu, fa kharajtu fiha, dia telah keluar daripada rumah dengan memakai pakaian tersebut. So diingat bila Nabi sallallahu alaihi wasallam bagi, berarti Nabi sallallahu alaihi wasallam izinkan dia untuk memakai. Maka siara adalah pakaian yang bercampur di antara sutera dan juga yang bukan sutera. Fara'aitul ghadaba fi wajhi, maka kata Sayyidina Ali, aku dapat melihat kemarahan pada wajah Nabi. Maka baginda pun berkata Sayyidina Ali, fasyaqaqtuha, maka aku telah memotong kain sutera tersebut baina nisa'i, dan mengagih-agihkan dan memberikan kepada para wanita yang ada dalam keluargaku. Maka Nabi SAW bagi bukan sebenarnya untuk Sayyidina Ali pakai, tapi Nabi bagi untuk dia berikan kepada para wanita daripada kalangan ahli keluarganya. Riwayat 5422 terus. Daripada Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala, beliau telah berkata, ba'atha Rasulullah ila Umar bijubbatin sundus. Nabi SAW telah mengutuskan kepada Umar bin Khattab satu helai jubah sundus yang diperbuat daripada sutera. Sundus adalah salah satu daripada jenis sutera. Maka kata Umar bin Khattab, ba'athta biha ilayya, wahai Rasulullah, engkau telah mengutuskan jubah sutera ini kepadaku, wa qad qulta fiha ma qulta, dalam keadaan engkau pernah berkata sebagai amaran berkenaan tentang lelaki yang memakai jubah sutera, ma qulta, apa yang engkau telah katakan. Qala, berkata Nabi SAW, inni lam ab'ath biha ilaika, sesungguhnya aku tidaklah menghantar jubah sutera itu kepada kamu, litalbisaha, supaya engkau pakai. Maka Nabi bagi bukan supaya Umar bin Khattab pakai, bukan untuk lelaki pakai. Wa inna ba'athtu biha ilaika, dan sesungguhnya aku menghantarkan jubah sutera tersebut kepada kamu, litantafi'a, supaya kamu beroleh manfaat, bithamaniha, dengan hasil daripada jualan dia. Maka Nabi SAW sebenarnya suruh untuk dia jual ataupun berikan hadiah ataupun berikan kepada para wanita yang ada di kalangan ahli keluarga dia. Maka diharamkan sutera untuk para lelaki, namun diharuskan dan dibenarkan untuk para wanita memakainya. 5423 dan 24, dua riwayat ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama dengan riwayat-riwayat sebelum ini yang kita telah baca. Wa bihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah wa Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismail wa ibn Ulayyah an Abdul Aziz bin Sa'ib an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man labithal harira fid dunya, barang siapa yang memakai sutera, iaitu daripada kalangan lelaki di dunia, lam yalbasu fil akhirah,
dia tidak akan memakai sutera pada hari akhirat jika dia tidak bertaubat daripadanya. 5424 wa bihi la qala wa hadatsani Ibrahim bin Musa ar-Razi qala akhbarana Syu'aib bin Ishaq ad-Dimashqi an al-Auza'i qala hadatsani Shaddad bin Abu Ammar qala hadatsani Abu Umamah radhiyallahu ta'ala anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala man labisa al-harira fid dunya lam yalbasu fil akhirah. 5425 baca sanadnya. Maka daripada Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu beliau telah berkata, dia telah dihadiahkan li Rasulillah untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam farruju harir, jubah yang diperbuat daripada sutera. Lihat kepada Allahumma salli ala sayyidina Muhammad pada baris yang kedua, 2-3 daripada bawah. Maka wahwa qubba'un syuqqa min khalfih, iaitu ianya adalah pakaian labuh yang mana diperbuat daripada sutera. Falabisahu summa salla fih, maka Nabi SAW telah memakai jubah sutera tersebut dan baginda menunaikan salat di dalam jubah sutera tersebut. Summa sarafa, apabila Nabi selesai salat, fanaza'ahu naz'an syadidah, maka Nabi dengan segera telah membuka jubah tersebut. Kalkarihi lahu, seolah-olah baginda tidak menyukainya. Summa qala, kemudian baginda bersabda, la yanbaghi hadza lil muttaqin, tidaklah selayaknya memakai pakaian sutera bagi orang lelaki yang bertakwa. Maka kata Imam Nawawi, wajhul lubusin Nabi al-harir, kenapa Nabi memakai jubah sutera? Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, kata Imam Nawawi, kana qabla tahrimil harir ala rijal, peristiwa ini berlaku sebelum pengharaman pemakaian sutera untuk lelaki. Wala'alla awwalan nahyi wat tahrimi kana hina naz'ah, dan berkemungkinan larangan bermula, pengharaman bermula sewaktu Nabi SAW dengan segera membuka jubah sutera tersebut daripada badan baginda. Walihadza qala, sebab itulah Nabi SAW telah bersabda dalam hadis riwayat Jabir yang disebutkan oleh Imam Muslim dalam hadis sebelum ini, beberapa hadis sebelum ini, hina salla fi quba'in dibaj summa naza'ah wa qala nahani anhu Jibril, maka Nabi bersabda ketika mana Nabi membuka jubah sutera tersebut, sabda baginda, Jibril telah melarangku daripada memakainya. Fayakunu hadza awwal tahrim, maka kisah ini menjadi permulaan kepada pengharaman memakai sutera untuk para lelaki. Jelas ke jelas? 5426 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilahi qala wa hadatsana Muhammad bin Musanna qala hadatsana Ad-Dhahhak yani Abu Asim qala hadatsana Abdul Hamid bin Ja'far qala hadatsani Yazid bin Abi Habib bin bihadzal isnad. Imam Muslim seterusnya membawa lebih kurang 5 hadis berkenaan tentang ibahati lubsil harir lirijal. Boleh untuk lelaki memakai sutera idza kana bihi hikkah, apabila seorang lelaki tersebut mempunyai darurat, mempunyai keperluan. Sebagai contoh, dia mempunyai sakit kulit dan dia boleh memakai sutera, namun ada masalah jika memakai daripada yang lain, daripada cotton, daripada apa. Maka kalaulah sabit begitu, kalaulah benar begitu, maka harus untuk seseorang itu memakai sutera jika dia mempunyai penyakit kulit ataupun gatal pada kulit dan seumpamanya. Hikah bermaksud adalah gatal ataupun penyakit kulit. 5427 baca sanad dia. Anas bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu amba'ahum, telah mengkhabarkan kepada mereka anna Rasulullah, sesungguhnya Nabi SAW rakhasa, telah memberi kelonggaran kepada siapa? 2 orang sahabat, kepada Abdul Rahman bin Auf dan Zubair ibnu Al-Awwam fil qumus, pada memakai pakaian al-harir yang diperbuat daripada sutera, fi safar min hikkatin, di dalam permusafiran disebabkan penyakit kulit, kanat bihima yang terdapat pada mereka berdua, aw wajain ataupun penyakit yang terdapat pada mereka berdua. Maka kalaulah memang ada penyakit ataupun memang ada masalah kulit, dan kalaulah doktor berkata tak ada pakaian yang sesuai untuk dipakai kecuali daripada sutera,
maka pada waktu itu tidaklah menjadi masalah dan berdosa. Maka hukumnya adalah boleh. Jelas ke jelas? 5428 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Bishr qala hadatsana Sa'id bi hadzal isnad wa lam yadhkur fi safar. 5429 baca. Daripada Anas radhiyallahu ta'ala beliau telah berkata rakhasa Rasulullah. Tutup pintu Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memberi kelonggaran au rukhisa ataupun telah diberikan kelonggaran untuk Zubair ibn Al-Awwam sahabat yang pertama dan Abdurrahman bin Auf sahabat yang kedua. Mereka berdua diberikan kelonggaran untuk fi lubsil harir memakai pakaian sutera lihikatin disebabkan penyakit kulit kanat bihima yang terdapat pada mereka berdua. Maka mereka berdua boleh memakai pakaian sutera. Sebab itu kata Imam Nawawi rahimahullahu taala pada baris yang pertama, hadzal haditsu sarihun fi dalalati li madhhab Syafi'i. Hadis ini jelas menunjukkan sebagaimana pendapat dalam mazhab Syafi'i, annahu yajuzu lubsul harir, harus dan boleh memakai sutera bagi lelaki idza kanat bi hikkah, apabila seseorang itu terdapat gatal-gatal padanya ataupun penyakit kulit padanya, lima fihi minal burudah, kerana pada sutera itu terdapat kelembutan dan juga terdapat kesejukan berbanding kain-kain yang lain. Wa kadzalika lil qumal, begitu juga bagi seseorang yang mempunyai begitu banyak kutu yang mana lebih sesuai untuk dia memakai sutera dan sebagainya. Imam Malik berkata la yajuz, tidak boleh bagi lelaki memakai sutera pada apapun keadaan, dan hadis ini menjadi hujah dalil terhadap mazhab mereka. Terus Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, baris yang ke-5430 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa ibn Bashar qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah bi hadzal isnad mislah. 5431 baca sanad dia. Maka dua orang sahabat Abdurrahman bin Auf dan Zubair ibn Al-Awwam syakawa, mereka berdua telah mengadu kepada Nabi SAW al-qamla, berkenaan tentang kutu yang terdapat pada mereka. Farakhasalahuma, maka Nabi telah memberi kelonggaran untuk mereka berdua fi kumusil harir, pada memakai pakaian yang diperbuat daripada sutera, fi ghazatin lahuma, di dalam sebuah peperangan yang disertai oleh mereka berdua. Riwayat yang seterusnya berkenaan tentang larangan bagi lelaki memakai pakaian yang diwarnakan dengan usfur. Maka apakah itu usfur? Kata para ulama, usfur adalah nabatun ma'rufun yusbaghu launan ahmar. Ianya adalah sejenis tumbuhan yang menjadikan pakaian berwarna merah. Dan kalaulah ianya tidak pekat, menjadikan kelihatan seperti oranye. Maka apakah hukum memakai pakaian yang diwarnakan dengan tanaman usfur? Maka pada baris yang ke-24 daripada bawah, kata Imam Nawawi, waqtalafal ulama, para ulama berbeza pendapat dengan mewarnakan pakaian dengan daun ataupun dengan tanaman usfur. Fa abahaha jumhurul ulama, majoriti para ulama mengatakan boleh, tak ada masalah. Kalaulah disebabkan warna dia, maka Nabi pun pernah pakai jubah berwarna merah dalam Syama'il Muhammadiyah, ada riwayatnya. Begitu juga Imam Tirmizi pernah kongsikan. Dan inilah pandangan Imam Syafi'i, Abu Hanifah dan Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baris yang kedua daripada bawah. Wa qala al-Khattabi, Al-Khattabi berkata, an-nahyu, larangan daripada mewarnakan pakaian dengan tanaman usfur adalah munsarifun ila ma subigha min ath-thiyabi ba'da an-nasaj, adalah bagi mereka yang mewarnakan pakaian mereka setelah siap dijahit. Fa amma ma subigha ghazluh, adapun orang yang mewarnakan daripada benang sebelum dijahit, summa nusija, kemudian baru dijahit, falaysa bidakhilin fin nahyi, maka tidaklah termasuk di dalam larangan ini.
Maka ini pandangan Al-Khattabi bahawa maksud larangan memakai pakaian yang diwarnakan dengan osfor adalah apabila lepas dah siap pakaian tersebut baru jahit. Tapi kalaulah daripada awal memang warna benang tu macam tu, memang warna benang tu merah ataupun oranye dan sebagainya, maka tidak ada masalah. Pandangan yang ketiga, wa hamala ba'dul ulama an-nahyahuna, sebahagian berpendapat maksud larangan daripada hadis ini adalah ketika mana seseorang itu di dalam ihram haji ataupun umrah. Dalam ihram haji ataupun umrah. Maka ada ketiga-tiga pandangan. Namun dalam mazhab Syafi'i, apakah hukum mewarnakan pakaian? Hukumnya adalah harus dan boleh. 5432 baca sanad dia. Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala anhuma telah mengkhabarkan kepadanya. Qala, beliau berkata, ra'a Rasulullah, Nabi SAW telah melihat alayya pada diriku, iaitu pada Abdullah bin Amr ibn Al-As, thawbaini, dua helai pakaian, mu'asfaraini, yang diwarnakan dengan daun osfor. Maka ianya menjadi seperti warna merah ataupun warna oranye, bergantung pekat ataupun tidak pekat. Faqala, maka baginda bersabda, inna hadhihi min thiyabil kuffar, sesungguhnya pakaian ini daripada pakaian orang-orang yang tidak beriman. Fala talbasha, maka janganlah kamu pakai. Maka kata para ulama, Nabi SAW larang bukan kerana warnanya, tetapi kerana pakaian tersebut menyerupai pemakaian orang yang bukan Islam. Namun daripada sudut apakah hukum mewarnakan pakaian, ianya tidaklah masalah seperti yang kita dah baca sebelum ini. 5433 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Yazid bin Harun qala akhbarana Hisham tawil wa bi ilayhi qala wa hadatsana Abu Bakr bin Abi Syaibah qala hadatsana Waqi' an Ali bin al-Mubarak kilahuma an Yahya bin Abi Katsir bi hadzal isnad wa qala an Khalid bin Ma'dan. 5434 baca sanad dia. Maka daripada Abdullah bin Amr ibn Al-As radhiyallahu ta'ala beliau berkata, Nabi SAW telah melihat alayya pada badanku thawbaini, dua kain, mu'asfaraini, yang telah diwarnakan dengan warna osfor, iaitu warna kemerahan ataupun warna oranye. Faqala, maka baginda pun bertanya, ummuka amartuka bihadza, adakah ibu kamu yang menyuruh kamu memakai pakaian yang diwarnakan dengan tanaman osfor? Maka qultu, aku pun bertanya, aghsiluhuma, patutkah aku membasuh dan menghilangkan warna ini? Baginda bersabda, bal, bahkan, ahriqhuma, bakalah ia. Maka seolah-olah Nabi SAW tegas. Lalu dalam mazhab Syafi'i secara umum adalah boleh. Namun kejap lagi kita akan baca catatan daripada Imam Al-Baihaqi rahimahullah tentang pandangan Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. 5435 baca sanad dia. Daripada Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah melarang al-lubsil qasi, daripada memakai pakaian sutera. Al-qasi adalah sejenis sutera yang diperbuat daripada negeri Mesir ataupun Syam. Wal mu'asfar, Nabi melarang daripada memakai pakaian yang diwarnakan dengan daun osfor. Wa an takhattumiz zahab, Nabi melarang daripada membuat cincin daripada emas. Wa an qira'atil Qur'ani fir ruku', dan Nabi melarang daripada membaca Al-Quran ketika rukuk. Sebab itu bukan waktu untuk membaca Al-Quran ketika rukuk. Terus 5436 kita tidak terjemahkan, begitu juga 37 kita tidak terjemahkan. Kedua-dua riwayat ini sebab lebih kurang sama. Wa bi ilayhi qala wa hadatsani Harmalah bin Yahya qala akhbarana ibn Wahb qala akhbarani Yunus an ibn Syihab qala hadatsani Ibrahim bin Abdullah bin Hunain anna Abu haddatsahu annahu sami'a Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yaqul, nahani Nabi SAW anil qira'ati wa ana raki' wa an lubsi adh-dhahabi wal mu'asfar.
Nabi larang daripada memakai pakaian yang telah diwarnakan dengan daun osfor. 5437, lebih kurang sama. Wa bi ilai qala hadatsana Abdul bin Ubaidin qala qurana Abdul Razzaq qala qurana Ma'mar an Az-Zuhri an Ibrahim bin Abdullah bin Hunain an Abi Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu qala nahani Rasulullah SAW an at-takhattum bil-dhahabi wa an libasil qassi wa an al-qira'ati fi ar-ruku'i was-sujud. Cuma dalam riwayat ini ada penambahan. Nabi melarang daripada membaca Al-Quran ketika rukuk dan juga sujud. Dalam riwayat sebelum ini tak ada sebut sujud. Wa an libasil mu'asfar, dan Nabi melarang daripada memakai pakaian yang diwarnakan dengan daun ataupun tanaman osfor. Maka secara ringkas Imam Syafi'i kata tak ada masalah. Boleh untuk memakai pakaian yang diwarnakan dengan tanaman osfor. Tapi kata Imam Baihaqi rahimahullahu taala pada baris yang pertama, wa ammal Baihaqi rahimahullah fa atqanal mas'alah. Imam Baihaqi telah meneliti masalah yang telah dinukilkan oleh Imam Syafi'i rahimahullah. Faqala fi kitabih Ma'rifatus Sunan, maka berkata Imam Baihaqi dalam kitab beliau yang terkenal Ma'rifatus Sunan, mengenali sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau berkata, Nahash Syafi'i. Imam Baihaqi ni juga adalah salah seorang ulama besar Syafi'i. Imam Syafi'i telah melarang seorang lelaki daripada memakai pakaian yang diwarnakan dengan warna za'faran. Za'faran adalah saffron. Imam Syafi'i larang seorang lelaki memakai pakaian yang diwarnakan dengan za'faran. Wa abah lahul mu'asfar. Dan Imam Syafi'i telah mengharuskan untuk memakai pakaian yang diwarnakan dengan tanaman osfor. Qala Syafi'i, maka Imam Syafi'i pun menyebut dalam penulisan beliau, wa innama rakhastu fil mu'asfar, hanya sahaja aku mengharuskan menggunakan pakaian yang diwarnakan dengan tanaman osfor, li'anni lam ajid ahadan ya'ki 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam an-nahya anhu, kerana aku tidak mendapati hadis daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam yang melarang daripada memakai pakaian yang diperbuat daripada apa yang diwarnakan dengan daun ataupun tanaman osfor, kecuali apa yang dinukilkan oleh Sayyidina Ali, yang mana Sayyidina Ali berkata, nahani, Nabi telah melarang daku, dan beliau tidak menyebut perkataan nahakum, Nabi melarang kamu. Berkata Al-Baihaqi, sebab Imam Muslim, apa yang kita baca dalam hadis ini, Imam Muslim jauh kemudian selepas daripada kewafatan Imam Syafi'i rahimahullahu taala. Maka berkata Al-Baihaqi, wa qad ja'at ahadits, dan telah datang terlalu banyak hadis-hadis yang menunjukkan terhadap larangan secara umum daripada memakai pakaian yang diwarnakan dengan tanaman osfor. Antaranya yang kita telah baca tadi begitu banyak. Maka berkata Imam Al-Baihaqi pada baris yang ketiga, walau balagat hadhil ahadits asy-Syafi'i, kata Imam Al-Baihaqi, sekiranya hadis-hadis yang kita baca di mana Nabi melarang daripada mewarnakan pakaian dengan tanaman osfor kepada Imam Syafi'i, laqala biha, pasti beliau akan berkata dengan larangan daripada menggunakan pakaian yang diwarnakan dengan daun osfor, sebagaimana yang beliau larangkan dengan warna za'faran. Jelas ke jelas? Maka seolah-olah Imam Nawawi memilih pendapat Imam Baihaqi bahawa ianya tidaklah patut untuk diguna, iaitu menggunakan pakaian yang diwarnakan dengan daun ataupun tanaman osfor. Sebab hadis-hadisnya begitu jelas yang mana Nabi SAW melarang. Terus bab yang seterusnya, babu fadli, kelebihan libasi thiyabil hibarah, memakai pakaian yang diperbuat daripada hibarah. Hibarah ni apa? Hibarah adalah nama tempat di Yaman, dan daripada situ datangnya kebanyakan baju-baju cotton, kain cotton yang terdapat di Madinah. Maka nak menerangkan kelebihan memakai pakaian al-hibarah ataupun memakai pakaian cotton yang diperbuat daripada Yaman ketika itu. Terus, sebab itu pada baris yang kedua daripada awal tajuk, wahiyya thiyabun min kattan atau cotton muhabbarah ay muzayyanah, dan ia ni adalah dihias cantik, bercorak. Maka daripada sini juga kita belajar tak salah untuk memakai jubah ataupun pakaian yang ada corak, selagi mana ia ni adalah corak yang dibenarkan, tidak berlebihan dengan sutera emas dan sebagainya. Terus 4538 baca.
Kami telah bertanya kepada Anas bin Malik, ayyul libasi kana ahabba ila Rasulillah, apakah pakaian yang paling disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, au a'jaba ila Rasulillah, yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Anas berkata al-hibarah, baju cotton yang diperbuat daripada Yaman, ataupun baju cotton yang terdapat perhiasan padanya, terdapat sedikit perhiasan padanya, maka itulah pakaian yang disukai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tak salah untuk ada jubah ataupun pakaian yang terdapat hias selagi mana ianya tidaklah terkeluar daripada apa yang dibenarkan oleh syarak. 5439 baca sanad dia. Yang ni kita tidak terjemahkan. Wa bi ilayhi qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Mu'adz bin Hisham qala hadatsani Abi an Qatadah an Anas radhiyallahu anhu qala kana ahabba thiyab ila Rasulillah al-hibarah. Bab yang seterusnya berkenaan tentang at-tawadhu' fil libas, bersederhana di dalam pemakaian, wal iktisari 'ala al-ghalith, dan bersederhana dengan pakaian yang kasar. Pakaian yang kasar bermaksud adalah pakaian Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pakaian yang tidak terlalu mewah. Al-ghalis, pakaian yang sederhana, tidak terlalu mewah. Wal yasiri fil libas, dan bersederhana di dalam pemakaian. Wal firash, pada tempat pembaringan dan juga selainnya. Wa jawazi lubsi thawbi sya'r, dan harus boleh memakai pakaian yang diperbuat daripada bulu. Wa ma fihi a'lam, dan pakaian yang terdapat corak padanya. Semua ni adalah boleh, tidak ada masalah. 5440 baca sanad dia. Panggil Alia ataupun Aminah terus. Maka daripada Abu Burdah beliau berkata, aku telah masuk menemui Aisyah radhiyallahu taala anha, fa akhrajtu ilaina izaran, maka Aisyah telah mengeluarkan untuk kami sebuah kain ghalizan, yang kasar, kain yang kasar. Mimma yusna'u bil Yaman, daripada kain yang diperbuat di Yaman. Wa kisaan, dan sebuah kain lagi, minallati yusammunahal mulabbadah, yang mana kain tersebut ada tampalan padanya. Maka berkata perawi, fa aqsamtu billah, maka fa aqsamat billah, maka teacher panggil cuba ayam Korea. Fa aqsamat, maka Aisyah telah bersumpah dengan nama Allah, inna Rasulullah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah wafat di dalam memakai pakaian ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam bila wafat, Nabi memakai kain yang kasar, maksudnya bukan daripada kualiti yang mahal, kain yang kasar dan bertampal lagi. Sederhananya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan inilah tajuk yang kita sedang baca, bersederhana dalam pemakaian. 5441 baca. Maka al-mulabbad pada baris yang pertama muka surat 1362-61 adalah bermaksud al-muraqqa, pakaian yang bertampal. Maka Nabi meninggal dunia pada kain yang mempunyai tampalan padanya. Terus 5441 baca sanad dia. Daripada Abu Burdah beliau telah berkata, akhrajat ilaina Aisyah, Aisyah radhiyallahu taala telah mengeluarkan untuk kami izaran wa kisaan, dua pasang kain. Izar adalah kain yang dipakai untuk bahagian bawah, kisah adalah kain yang dipakai untuk bahagian atas, mulabbadah, dan ianya bertampal. Maka Aisyah berkata, fi hadza, pada kedua kain inilah Nabi sallallahu alaihi wasallam telah diwafatkan. Qala Ibn Hatim fi hadithi izaran ghaliza, dan kain tersebut adalah kasar kainnya. Maksudnya sederhana pakaian Nabi sallallahu alaihi wasallam. 5442 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilai qala wa hadatsani Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Ayyub bi hadzal isnad mithlah wa qala izaran ghaliza. 5443 baca sanad dia. Daripada Aisyah radhiyallahu taala beliau telah berkata, kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah keluar zata ghadatin, pada suatu pagi, wa alaihi mirtun, Nabi hanya memakai selimut, murahhalun, yang bercorak unta. Murahhal dia ada corak, dia bukanlah ada lukisan, ianya adalah corak.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ini adalah bercorak, mempunyai corak unta. Murahal, daripada rahal bin dari unta. Min sya'rin, dan ianya daripada bulu, daripada bulu yang berwarna hitam. Maka Nabi SAW memakai itu ketika mana keluar. Sederhananya Nabi SAW. 5444 baca sanad dia. Aisyah radhiyallahu ta'ala berkata, kanat wisadah, adalah bantal yang Nabi SAW bersandar padanya. Min udum, diperbuat daripada kulit, hasyuha, isinya, lifun, adalah serat pelepah kurma. Maka pelepah kurma maka diambil dan dimasukkan, kalau kita adalah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, daripada bulu, daripada macam-macam, daripada kapas dan sebagainya yang menjadikan batal empuk. Nabi punya isi kandungan bantal Nabi adalah daripada serat ataupun daripada pelepah pokok kurma. 5445 dan 46 kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Cumanya 45 ini perkataannya adalah firash. Maksudnya Nabi SAW punya tilam adalah diperbuat daripada kulit yang mana isinya adalah daripada pelepah-pelepah kurma. Wabillahi qala wa hadatsani Ali bin Hujr as-Sa'di qala akhbarana Ali bin Musir an Hisham bin Urwa an Abi Aisyah radhiyallahu anha qalat innama kana firasyu Rasulillah, adalah tempat pembaringan Nabi sallallahu alaihi wasallam alladhi yanamu alaih, yang baginda tidur padanya, adaman, diperbuat daripada kulit, asyuhu lif, dan isinya adalah daripada pelepah kurma. Zaman dulu, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, zaman dulu kulit adalah sesuatu benda yang murah. Kulit zaman kita mahal. Sebab itu kita nampak orang dulu memakai pakaian kulit, tempat tidur pembaringannya daripada kulit, sebab ianya adalah sesuatu yang murah. Zaman kita dah menjadi sesuatu yang mahal. 5446 pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wabillahi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ibnu Numair tawil wabillahi qala wa hadatsana Ishaq bin Ibrahim qala akhbarana Abu Muawiyah kilahuma an Hisham bin bihadzal isnad wa qala dija'u Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa fi hadits Abi Muawiyah yanamu alaih. Bab yang seterusnya berkenaan tentang jawaz, harus ittikhaz untuk membuat al-anmad, kain hamparan. Maka kain hamparan ni kegunaan dia sebagai zaman kita adalah umpama Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, umpama Allahumma sarung bantal ataupun hamparan untuk tilam, kita panggil cadar ataupun apa-apa. Maka ianya bukanlah daripada keperluan, tetapi adakah boleh untuk membuat hamparan umpama cadar, sarung bantal ataupun apa-apa hamparan? Maka jawapan dia adalah boleh, tidak ada masalah. 5447 baca sanad dia. Maka daripada Jabir radhiyallahu taala anhu beliau telah berkata, Nabi SAW telah bertanya kepadaku, lamma tazawwajtu, apabila aku berkahwin, attakhadhta anmata, adakah kamu ada membuat hamparan-hamparan? Maksudnya hamparan, adakah kamu menghias rumah kamu dengan hamparan? Maka berkata Jabir, wa anna lana anmat, daripada mana kami nak mendapatkan hamparan, wahai Rasulullah? Maka baginda pun bersabda, amma innaha satakun, adapun sesungguhnya kamu akan mempunyai hamparan. Maka Nabi SAW dah menyebut kepada Jabir, akan tiba masa dia akan mempunyai hamparan. Dan hamparan pada zaman dulu adalah umpama sesuatu yang dikira mewah, sebab ianya bukan sesuatu keperluan. Maka zaman kita dah menjadi keperluan. Zaman dulu, maka para sahabat mereka tidak ada hamparan di rumah. Hamparan sama ada dalam bentuk dalam bentuk cadar ataupun sarung bantal ataupun alas macam kita kapet dan sebagainya. Mereka tak ada semua itu. Adapun yang dalam riwayat Aisyah menyebut Aisyah ada anmat, maka anmat itu sebenarnya digunakan sebagai langsir untuk Aisyah meletakkan pada depan pintu rumah dia. Sebab itu pada baris yang kedua daripada bawah kata Imam Nawawi rahimahullahu taala, wa yutlaqu aidan ala bisatin latif, ini adalah hamparan yang nipis yang mempunyai sedikit corak, yang mana kadang-kala diletakkan juga pada pelana binatang. Wa qad yuj'alu sitra, dan kadang-kala dijadikan sebagai langsir. Dan yang langsir inilah yang ada dalam riwayat Aisyah yang Imam Muslim akan sebutkan pada bab selepas ini, yang mana kata Aisyah, fa akhaztu namta,
maka aku telah membuat langsir. Cuma ni namat di situ diterjemahkan sebagai langsir. Jelas ke jelas? Terus 5448 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala beliau telah berkata, lamma tazawwajtu, apabila aku telah berkahwin, maka Nabi SAW bertanya kepadaku, attakhazta anmata, adakah kamu ada menghias rumah kamu dengan hamparan-hamparan? Maka aku bertanya, wa anna lana anmat, daripada mana kami boleh mendapatkan hamparan-hamparan? Maka baginda bersabda, amma innaha, adapun sesungguhnya hamparan tersebut, satakunu, akan ada dalam kurungan untuk kamu. Berkata Jabir, wa inda mraati namatun, dan suatu ketika isteriku mempunyai sebuah hamparan. Maka aku pun berkata dengan isteriku, nahihi anni, jauhkanlah hamparanku dari hamparan tersebut daripadaku. Pada awalnya Jabir bin Abdullah dia tak suka hamparan tersebut sebab baginya sesuatu yang bukan keperluan. Namun isteri dia ingat sabda Nabi SAW, maka isterinya berkata, qad qala Rasulullah, bukankah Nabi SAW yang pernah beritahu kepada kamu, innaha satakun, bahawa sesungguhnya kamu akan memiliki hamparan-hamparan. Namun sekarang ni Allah dah bagi, kenapa kamu tak nak? 5449. Wabila qala wa hadatsana Muhammad al-Musanna qala hadatsana Abdul Rahman qala hadatsana Sufyan bi hadzal isnad wa zada fa ad'uha, maka aku pun membiarkan isteriku dengan hamparan tersebut. Sebab memang betul Nabi pernah bersabda, kamu akan memiliki hamparan wahai Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhuma. Zaman kita dah macam-macam perhiasan dah. Bukan sekadar sarung bantal ataupun cadar ataupun toto ataupun kapet, dah terlalu banyak. Zaman kita dah dikira sebagai satu keperluan. 5450 berkenaan tentang makruh memiliki hamparan ataupun pakaian. Al-firash kita terjemahkan sebagai hamparan ataupun kapet dan pakaian yang lebih daripada keperluan. Maka belilah sekadar untuk keperluan. Janganlah pada waktu itu membeli sesuatu yang lebih daripada keperluan, maka hukumnya adalah makruh. 5450 baca sanad dia. Daripada Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda kepadanya, firashun lirajul, satu hamparan untuk kegunaan lelaki, wa firashun liimratih, maka hamparan yang kedua ataupun firash di sini diterjemahkan sebagai tilam, tilam untuk tidur, maka sebuah tilam untuk seorang lelaki. Tilam yang kedua untuk kegunaan isteri jika ada keperluan. Wathalis, tilam yang ketiga untuk tetamu jika tetamu datang. Warabi, namun kalaulah ada tilam yang keempat yang tidak ada keperluan pun, maka itu adalah untuk syaitan. Maka apakah maksud untuk syaitan? Maka para ulama berbeza pendapat pada baris yang pertama. Kata Imam Nawawi, mazada 'alal hajah, apa jua yang lebih daripada keperluan, dan jika masih ada, maka ianya adalah untuk bermegah-megah kebiasaannya. Dan apa jua yang digunakan untuk tujuan yang tak baik, maka ianya adalah tercela. Wa kullu madhmum, dan setiap perbuatan yang tercela akan dinisbahkan kepada syaitan. Sebab itu dalam hadis Nabi SAW sebut, yang lebih daripada keperluan, maka itu adalah untuk syaitan. Ada juga pandangan para ulama sebahagian menyebut bahawa belilah sesuatu yang cukup untuk keperluan. Kerana sesuatu yang lebih daripada keperluan, maka syaitan akan mengambil manfaat daripadanya. Jelas ke jelas? Terus riwayat seterusnya, babu tahrimi jarri thawbi khuyala, haram untuk menyirit pakaian dengan niat untuk sombong. Maka haram untuk lelaki, adapun perempuan tak ada masalah. Haram untuk lelaki pakaiannya terlalu labuh dan ianya pada waktu itu menyirit dan dia mempunyai niat sombong. Kalaulah dia tak ada niat sombong, maka tidaklah haram. Wa bayani haddi ma yajuzu irkha'u ilaih, dan kadar yang mana yang diharuskan untuk seseorang itu melabuhkan pakaiannya, wa ma yustahabbu, dan apa yang disunatkan. Lalu sunatnya nanti kita akan baca. Untuk lelaki, pakaiannya adalah separuh daripada betis. Sebab itu yang Nabi SAW suka. Pakaian yang separuh daripada betis, kain dia, jubah dia ataupun apa seluar dia, adalah yang Nabi SAW suka.
Namun zaman kita dah susah nak amalkan. Namun kalaulah nak lebih daripada itu, maka janganlah mempunyai sikap dan sifat sombong. Jelas ke jelas? Baca riwayat dia 5451. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhu, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yanzurullahu taala, Allah tidak akan melihat. Melihat maksudnya dengan penglihatan rahmat kasih sayang, ilaman kepada seseorang yang jarra thawbah, melabuhkan pakaian dia, ataupun terjemahan lain menyirit pakaiannya kerana terlalu panjang, terlalu labuh, khuyala, dengan niat sombong. Maka niat sombong ini yang masalah. Kalaulah seseorang itu tidak ada sombong, maka tidaklah dikira sebagai berdosa. Hukmul isbal, baris yang terakhir. Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Annal isbal, sesungguhnya melabuhkan ataupun menyirit pakaian. Yakunu fil izar, boleh berlaku pada kain yang dipakai, wal qamis ataupun jubah, dan juga serban. Wa annahu la yajuz, dan tidaklah harus untuk melabuhkannya lebih daripada bawah buku lali. In kana lil khuyala, maka jika dengan bertujuan untuk sombong. Fa in kana li ghairihi, maka kalaulah seseorang itu melabuhkan bukan dengan tujuan sombong, hukumnya adalah makruh. Kalaulah ada kesombongan, maka hukumnya adalah haram. Jelas ke jelas? Sebab itu kata Imam Nawawi, wa zahirul ahadis, hadis-hadis secara zahir menunjukkan bahawa Nabi melarang dengan khuyala, dengan sombong, menunjukkan ala anna tahrima makhsusum bil khuyala, bahawa pengharaman khusus bagi orang yang mempunyai sifat sombong. Lalu kalaulah seseorang itu tidak ada sombong, maka tidaklah hukumnya menjadi haram. Wa ajma'al ulama, para ulama telah sepakat ala jawazil isbal lin nisa, bahawa harus untuk para wanita melabuh dan menyirit pakaian mereka. Mereka pada waktu itu perlu untuk melabuh dan menyirit pakaian mereka supaya lebih sempurna penutupan aurat mereka. Dan telah sabit daripada Nabi SAW keizinan untuk para wanita fi irkha'i dhuyulihinna, pada melabuhkan pakaian mereka kadar satu hasta. Maksudnya daripada tanah, bahawa dia boleh tambah lagi satu hasta. Maka itu kadar yang dibenarkan untuk para wanita. Jelas ke jelas? Terus riwayat dia. Yang riwayat ini semua tak terjemahkan sebab lebih kurang sama. 5452 sampailah 5456. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Abdullah bin Numair wa Abu Usama tatawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi Tawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Musanna wa Ubaidullah bin Sa'id qala hadatsana Yahya wa huwa al-Qattan kulluhum an Ubaidillah Tawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Rabi' wa Abu Kamil qala hadatsana Ahmad Tawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsana Ismail kilahuma an Ayyub Tawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Qutaibah wa ibn Rumhin an Laits bin Sa'd tahwil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Harun al-Aili qala hadatsana Ibn Wahb qala hadatsani Usamah kullu haula'i an Nafi' an Ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli hadits Malik wa zada fihi yaumil qiyamah. Maka yang panjangnya adalah sanad dia, sanadnya yang pelbagai. 5453, wa bi ilaihi qala wa hadatsani Abu Tahir qala akhbarana Abdullah bin Wahb qala akhbarani Umar bin Muhammad an abihi wa Salim bin Abdullah wa Nafi' an Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu qala innal ladzi yajurru thiyabah minal khuyala, sesungguhnya seseorang yang melabuhkan menyirit pakaiannya disebabkan sombong, la yanzurullahu ilaihi yaumil qiyamah, Allah takkan pandangnya pada hari kiamat. 5454, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Ali bin Musir an Syaibani tawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Musanna qala hadatsana Muhammad bin Ja'far qala hadatsana Syu'bah kilahuma an Muharib bin Dithar wa Jabalah bin Suhaim an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadis 5455, wa bi ilaihi qala hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Hanzalah qala sami'tu Saliman an Ibn Umar radhiyallahu anhuma qala Rasulullah man jarra thawbahu min al-khuyala lam yanzurillahu ilaihi yaumal qiyamah. 5456, wa bi ilaihi qala hadatsana Numair qala hadatsana Ishaq bin Sulaiman qala hadatsana Hanzalah bin Abi Sufyan qala sami'tu Saliman qala sami'tu Ibn Umar radhiyallahu anhuma yaqul sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul mithlah ghaira annahu qala thiyabah. 5457, baca sanad dia.
Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, sesungguhnya beliau telah melihat rajulan, seorang lelaki, yajurru izarah, melabuhkan, menyirit kain dia, panjang pada waktu itu kain dia. Maka berkata Abdullah bin Umar, mimman anta, kamu ini asal daripada mana? Fantasaba lahu, maka beliau pun menyebutkan nasab dia. Fa idza rajulun, maka adalah lelaki tersebut daripada Banu Laith. Fa'arafahu Ibnu Umar, maka Abdullah bin Umar pun mengenalinya. Maka beliau berkata, aku telah mendengar Nabi SAW bersabda, bi udhunayya hataini, dengan kedua telinga ini baginda bersabda, man jarra izarah, barang siapa melabuhkan, menyerit kedua kain, menyerit kainnya, la yuridu, dan tidaklah dia bertujuan melakukan itu, illal makhilah, kecuali dengan sebab kesombongan, fa innallaha, maka sesungguhnya Allah tidak akan melihat padanya pada hari kiamat. Jelas ke jelas? 5458 dan 59. Kedua-dua ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wabi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Numair qala hadatsana Abi qala hadatsana Abdul Maliki yang ibn Abi Sulaiman Tawil. Wabi ilaihi qala wa hadatsana Ubaidullah ibn Mu'adz qala hadatsana Abi qala hadatsana Abu Yunus Tawil. Wabi ilaihi qala wa hadatsana Ibnu Abi Khalaf qala hadatsana Yahya ibn Abi Bukair qala hadatsani Ibrahim yani ibn Nafi, kulluhum an Muslim ibn Yannaq an ibn Umar radhiyallahu anhuma an Nabi sallallahu alaihi wasallam bimithli ghaira anna fi hadits Abi Yunus an Muslim Abil Hasan wa fi riwayatihim jami'a man jarra izarahu wa lam yaqulu thawbah. 5459. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Muhammad bin Hatim wa Harun bin Abdullah wa ibn Abi Khalaf wa alfadh mutaqaribah. Qalu hadatsana Ruh bin Ubadah qala hadatsana Ibn Jurayj qala sami'tu Muhammad bin Abbad bin Ja'far yaqul amartu Muslim bin Yasar maula Nafi' bin Abdul Haris an yas'ala bin Umar radhiyallahu anhuma wa ana jalisun bainahuma. Maka telah berkata Muhammad bin Abbad bin Ja'far, aku telah memerintahkan Muslim bin Yasar yang merupakan hamba kepada Nafi' bin Abdul Haris untuk dia bertanya kepada Abdullah bin Umar, dan ketika itu aku turut duduk di antara mereka berdua. Maka apakah pertanyaan dia? Maka wahai Abdullah bin Umar, adakah kamu pernah mendengar Nabi SAW bersabda sesuatu berkenaan dengan orang yajurru izarah, yang menyirit ataupun melabuhkan pakaiannya kerana sombong, syai'an, sesuatu hadis? Maka berkata Abdullah bin Umar, Nabi SAW telah bersabda, la yanzurullah, Allah tidak akan melihatnya dengan pandangan rahmat yaumal qiyamah, pada hari kiamat. 5460 baca sanad dia. Maka hadis ni nak menerangkan kadar mana yang disukai oleh Nabi. Maka Nabi suka kalaulah kain ataupun seluar ataupun pakaian tidak melebihi daripada separuh betis. Terus riwayat dia. Maka berkata Abdullah bin Umar, aku telah melewati Nabi SAW wa fi izari istikha, dan pada kainku terdapat kelabuhan, kain dia labuh. Maka baginda bersabda, wahai Abdullah, irfa izara, tinggikan, angkatkan kain kamu. Maka aku pun mengangkatnya. Baginda bersabda, zid, angkat lagi. Fazidtu, maka aku telah mengangkatnya lagi. Famaziltu, maka terus menerus aku mengangkatnya sehingga ataharraha, aku mengambil berat tentangnya. Maka berkata sebahagian daripada anak muridnya, maka mereka bertanya, aina, sehingga ke mana kamu telah mengangkat kain kamu? Maka beliau berkata, ansafis saqain, sehingga kepada separuh betis. Maksudnya Nabi SAW suka kalaulah seseorang itu pakaian dia, kain dia, seluar dia, yang lelaki, sehingga kepada separuh betis. Jelas ke jelas? Terus 5461 baca sanad dia. Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala telah melihat seorang lelaki yajurru izarah, menyerit pakaiannya, menyerit kainnya ataupun melabuhkan berlebihan kainnya. Faja'ala yadribul arda birijlih. Maka Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Abu Hurairah telah menghentakkan kakinya pada tanah, dan ketika itu beliau adalah pemerintah di Bahrain. Maka beliau pun lelaki tersebut berkata, Ja'al Amir, Ja'al Amir, telah datang pemimpin, telah datang pemimpin. Maka berkata Nabi SAW telah bersabda, innallaha la yanzuru, sesungguhnya Allah tidak melihat kepada orang yang menyerit pakaiannya ataupun melabuhkan pakaiannya berlebihan, batara, dengan niat untuk sombong.
Maka kalaulah dengan niat sombong, maka adalah haram. Kalaulah tak ada niat sombong, hukumnya adalah makruh. Sunnahnya untuk lelaki adalah kain dan pakaian mereka tidak melebihi daripada separuh betis. Jelas ke jelas? 5462 baca sanad dia. Adalah Marwan bin Hakam yastakhlif, telah melantik Abu Bakar sebagai penggantinya apabila dia tak ada. Wa fi hadits Ibn Musanna kana Abu Hurairah yustakhlafu 'ala al-Madinah. Abu Hurairah dilantik sebagai pengganti gubernur apabila gubernur tak ada di Madinah. Bab yang seterusnya berkenaan tentang haram at-tabaghturi fil masyi, sombong di dalam berjalan, ma'i'jabihi bi thiyabih, dan apa berserta dengan bangga dengan pakaian dia. Maka hadis-hadis yang dikongsikan ini adalah sebagai pengajaran terhadap sebuah kisah yang berlaku pada Bani Israel tentang seorang yang sombong dengan pakaian dia, sombong pada cara berjalan dia, sehingga akhirnya Allah telah memerintahkan bumi untuk menelan dia. Dan kebanyakan menyebut itulah orang yang bernama Qarun. Terus 5463 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah, daripada Nabi SAW, baginda bersabda, bainama rajulun, sedang seorang lelaki yamshi, berjalan, qad a'jabathu jummatuh, dan dia merasa bangga dengan rambutnya, wa burdah, dan dua helai pakaiannya, idh khusifa bihil ardu, maka bumi telah menelannya, fahuwa yatajaljan, dan orang tersebut akan terus menerus tenggelam di dalam bumi sehinggalah hari kiamat. Allah benci kepada orang yang sombong sebenarnya. Allah benci kepada orang yang sombong. Maka kisah ini adakah berlaku pada umat Nabi ataupun umat yang terdahulu? Kata Imam Nawawi rahimahullahu ta'ala pada baris yang kedua, yahtamilu anna hadzal rajul min hadzal ummah. Maka berkemungkinan hadis ini berlaku pada umat Nabi dan dia akan berlaku kemudian. Fa bi annahu sayaqa'u hadza. Pandangan yang lain menyebut huwa ikhbarun amman qabla hadza. Hadis ini adalah menceritakan keadaan umat yang terdahulu. Wa hadza huwa sahih, pendapat ini lebih betul. Wa huwa makna, sebab itulah Imam Bukhari pun meletakkan tajuk babu zikri Bani Israel. Hadis ini dimasukkan dalam tajuk kisah-kisah Bani Israel. 5464 64 yang ini kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ubaidullah bin Mu'adz qala hadatsana Abi Tawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Bashar an Muhammad bin Ja'far Tawil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Ibn Musanna qala hadatsana Ibn Abi Adi qalu jami'a hadatsana Syu'bah an Muhammad bin Ziyad an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam binahwi hadza. 5465 baca sanad dia. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Nabi SAW telah bersabda, bainama rajulun, sedang seorang lelaki, yatabahtaru yamshi, berjalan dengan sombong, fi burdaih, pada dua helai kain pakaiannya, qad a'jabathu nafsuh, dan dia bangga dengan dirinya, fa khasafallahu bihil arda, maka Allah telah memerintahkan bumi untuk menelannya, fa huwa yatajaljal, maka orang tersebut terus menerus tenggelam fiha, di dalam bumi, ila yaumil qiyamah, sehingga hari kiamat. Dua riwayat terakhir daripada bab ini kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Wa bihi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Rafi' qala hadatsana Abdul Razzaq qala akhbarana Ma'mar an Hammam bin Munabbih qala hadza ma hadatsana Abu Hurairah an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa dzakara ahadits minha wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bainama rajulun yatabakhtaru fi burdaini thumma dzakara bimislih. 5467. Wa bihi ilaihi qala hadatsana Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Affan qala hadatsana Hammad bin Salamah an Thabit an Abi Rafi' an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul inna rajulan mimman kana qablakum yatabakhtaru fi hullatin thumma dzakara misla hadisihim. Bab yang seterusnya berkenaan tentang tahrimi, pengharaman khatamiz zahab, cincin yang diperbuat daripada emas, ala rijal, untuk kegunaan para lelaki. Maka para lelaki tak boleh mengguna apa-apa yang diperbuat daripada emas walaupun cincin. Wa naskhi, dan telah terbatalnya hukum makanah yang terdahulu min ibahatihi, bahawa harus untuk memakai cincin emas pada awal Islam. Maka hukum tersebut adalah terbatal. 5468 baca sanad dia.
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu daripada Nabi SAW sesungguhnya annahu naha, baginda melarang an khatamiz zahab, daripada lelaki memakai cincin emas. 5469 baca. Maka hadis ni kita tidak terjemahkan sebab riwayatnya lebih kurang sama. Qala sami'tu Nadhr bin Anas. 5470 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Abbas radhiyallahu ta'ala sesungguhnya Nabi SAW ra'a khataman min zahabin, telah melihat sebuah cincin daripada emas pada tangan seorang lelaki. Fanaza'ah, maka Nabi SAW telah terus menariknya. Fatarahah, dan telah mencampakkannya seraya bersabda, ya'midu ahadukum ila jamratin minnar, menginginkan salah seorang daripada kamu untuk mendapat beroleh bara daripada api neraka. Fayaj'aluha fi yadih, lalu dia telah meletakkan bara api neraka tersebut pada jarinya kerana dia memakai cincin emas yang dilarang untuk para lelaki. Faqila lirrajul, maka telah disebut kepada lelaki itu selepas daripada Nabi SAW berlalu pergi, khudh khatama, ambillah cincin kamu, intafi' bih, dan ambillah manfaat daripadanya sama ada dengan jual ataupun berikan hadiah kepada orang lain. Maka beliau berkata, tidak, demi Allah, aku tidak akan mengambil cincin tersebut selama-lamanya sebab Nabi SAW yang telah mencampakkannya. Maka Nabi SAW ambil cincin tu, dan ini yang disebut sebagai an-nahyu anil munkar, mencegah kemungkaran. Nabi ambil cincin tersebut dan Nabi SAW baling jauh-jauh nak menunjukkan Nabi SAW tidak suka lelaki untuk memakai cincin daripada emas. Terus 5471. Maka hadis ini menerangkan dekat mana, bagaimana Nabi SAW memakai cincin. Maka daripada Abdullah bin Umar sesungguhnya Nabi SAW istana'a khataman min zahab, pernah membuat cincin daripada emas. Ini adalah di awal Islam sebelum datangnya pengharaman. Ini adalah di awal Islam sebelum datangnya pengharaman. Fakana yaj'al, maka cara Nabi SAW memakai cincin adalah Nabi SAW menjadikan fissahu, mata cincin baginda, fi batini kaffih, pada bahagian dalam tapak tangan baginda. Selalunya orang pakai mata cincin keluar. Nabi punya mata cincin dalam hadis ini menunjukkan adalah kebanyakannya pada bahagian dalam. Maka itu adalah mata cincin Nabi SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana tadi? Okey. Maka Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Oh, terlepas. Maka orang ramai pun, fasana'an nas, maka orang ramai pun telah membuat seperti Nabi, iaitu cincin daripada emas. Summa innahu jalasa 'alal mimbar, maka pada suatu hari Nabi telah duduk di atas mimbar. Fanaza'ah, maka Nabi telah mencabut cincin emas tersebut seraya bersabda, inni kuntu albasu hadzal khatam, aku pernah memakai cincin ini, wa aj'alu fissahu min dakhil, dan aku menjadikan mata cincinnya ke arah bahagian dalam tapak tanganku. Farama bih, maka Nabi telah membaling cincin emas tersebut. Kemudian baginda bersabda, wallahi, demi Allah, tidaklah seorang lelaki memakai emas. Baginda bersabda, la albasu abada, aku tidak akan memakai cincin emas ini selama-lamanya. Fanabadhan nasu khawatimahum, maka jemaah pun, orang ramai pun, para sahabat ramai pun mula mencampakkan cincin-cincin emas mereka. Walafdul hadith li Yahya, maka ini nak menunjukkan larangan daripada memakai cincin emas, dan Nabi pernah pakai, itu adalah di awal Islam. 5472 dan 73 kita tidak terjemahkan sebab riwayat lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa haddatsanahu Abu Bakar bin Abi Syaibah qala hadatsana Muhammad bin Bashir qala hadatsana Tahwil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Zuhair bin Harb qala hadatsana Yahya bin Sa'id Tahwil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Musanna qala hadatsana Khalid bin Al-Harith Tahwil, wa bi ilaihi qala wa hadatsana Salim bin Utsman qala hadatsana Uqbah bin Khalid, kullu man Ubaidillah ya Nafi' an Ibn Umar, dari an Abdullah bin Umar an Nabi SAW bi hadzal hadis fi khatamiz zahab, wa zada fi hadis Uqbah bin Khalid wa ja'alahu fi yadihi al-yumna. Cuma dalam hadis ini ada menyebut Nabi memakai cincin tersebut pada tangan kanan baginda.
Di mana sunnah tangan kanan ke tangan kiri, nanti kita akan baca semua penjelasan tersebut kemudian insya-Allah. 5486 yang ini pun kita tidak terjemahkan sebab lebih kurang sama. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Zuhair bin Harb qala hadatsani Ismail bin Abi Yunus qala hadatsani Sulaiman bin Bilal an Yunus bin Yazid bi hadzal isnad misla hadits Talhah bin Yahya. 5000 ya? Mana? Minta maaf. Terus okey. 5473. So tadi apa tersilap muka surat. Terima kasih. Wa bi ilaihi qala wa hadatsani Ahmad bin Abdah qala hadatsana Abdul Warith qala hadatsana Ayyub Tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Ishaq al-Musayyibi qala hadatsana Anas bin Ya'd bin Iyad an Musa bin Uqbah Tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Muhammad bin Abbad qala hadatsana Hatim Tahwil wa bi ilaihi qala wa hadatsana Harun al-Aili qala akhbarana Ibn Wahb kilahuma an Usama jama'atuhum an Nafi' an Ibn Umar an Nabi sallallahu alaihi wasallam fi khatamiz zahab. Riwayat yang lebih kurang sama dengan riwayat yang sebelum ini. Terus 5474 baca sanad dia. Ini nak menerangkan bahawa cincin yang Nabi SAW biasa pakai daripada perak, pada zaman bilakah cincin tersebut hilang? Cincin tersebut hilang pada zaman Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Terus daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu taala beliau berkata, ittakhadha Rasulullah, Nabi SAW pernah membuat cincin daripada perak. Maka Nabi pernah mempunyai beberapa cincin daripada emas, kita telah baca, yang kemudiannya Nabi campakkan, Nabi buang apabila diharamkan pemakaian cincin emas untuk para lelaki. Maka Nabi pernah buat cincin daripada perak. Fakana fi yadi, maka cincin yang daripada perak ini pada tangan baginda. Summa kana fi yadi Abi Bakar, selepas kewafatan baginda, Abu Bakar yang memegang cincin Nabi ini. Summa kana fi yadi Umar, kemudian pada tangan Umar bin Khattab cincin Nabi ini. Kemudian pada tangan Uthman bin Affan. Maka cincin ini hilang pada zaman Uthman bin Affan. Hatta waqa'a minhu, sehingga cincin tersebut jatuh daripada tangan daripada Uthman. Tapi bukan Uthman yang jatuhkan, hambanya yang jatuhkan, nanti namanya datang pada hadis berikut. Fi bi'ri Aris, dalam sebuah telaga yang dikenali sebagai telaga Aris. Dan telaga Aris ni betul-betul sebelah Masjid Quba pada zaman kita. Naqshuhu, terdapat ukiran pada cincin yang hilang tersebut, dan ukiran itu tertulis Muhammad Rasul Allah. Baris yang pertama Muhammad, baris yang kedua Rasul, baris yang ketiga adalah Allah. Qala Ibn Numairin hatta waqa fi bi'rin lam yakul minhu. Terus riwayat yang terakhir 5475 baca sanad dia. Daripada Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhu, beliau telah berkata Nabi SAW telah membuat sebuah cincin daripada emas. Summa alqah, kemudian baginda telah membuangnya. Sebab bila Nabi tengok ramai yang ikut Nabi buat cincin daripada emas, dan apabila datangnya pengharaman, Nabi nak tunjukkan yang Nabi tidak akan lagi memakainya, maka Nabi SAW telah membuangnya, mencampakkannya. Summa takhadha khataman min warid, kemudian baginda telah membuat sebuah cincin daripada perak, wa naqashafih, dan terukir padanya Muhammad Rasul Allah. Wa qala, dan baginda bersabda, la yankush ahadun, jangan sesiapa yang mengukir ala naqshi khatami hadha, sebagaimana ukiran yang ada pada cincinku ini. Maka ini adalah di awal Islam. Kenapa Nabi larang? Nanti kita akan baca penulisan Imam Nawawi kemudian. Wa kana idza labisahu, dan adalah apabila Nabi SAW memakai cincin tersebut, ja'ala fassahu, Nabi akan menjadikan mata cincin tersebut mimma yali batna kaffih, ke arah dalam tapak tangan baginda. Maksudnya Nabi bukan pakai mata cincin seperti kita yang kelihatan kat luar. Nabi akan pusing dan Nabi akan biarkan ia menghadap ke arah tapak tangan. Wahwalladhi, dan inilah cincin yang terjatuh daripada tangan Mu'aikib pada telaga Aris. Dan Mu'aikib ini
adalah hamba kepada Uthman bin Affan radhiyallahu taala anhuma. Maka kenapa Nabi SAW larang untuk ada ukiran yang sama seperti cincin Nabi? Maka sebenarnya zaman kita boleh, zaman kita adalah boleh. Zaman Nabi SAW, kenapa Nabi larang pada baris yang ketiga? Sababun nahi, sebab Nabi larang adalah innamat takhadal khatam, Nabi membuat cincin Muhammad Rasulullah pada ketika itu adalah bertujuan liyuhtatama bihi kutubuh, supaya Nabi boleh mencop ataupun memohorkan surat-surat rasmi yang baginda nak hantar kepada raja-raja pada zaman tersebut. Kalaulah semua orang ada bentuk cincin yang sama, maka di mana terletaknya kerahsiaan? Sebab cincin itu Nabi boleh pakai untuk meletakkan cop ataupun seal ataupun mohor pada surat-surat baginda Nabi SAW. 5476 kita akan sambung jam 6.30 nanti insya-Allah. Terima kasih semua, jumpa lagi.